Tamadun China adalah tamadun yang tertua di dunia dan merupakan salah satu bangsa yang telah mencapai peradaban yang paling awal sekali. Tamadun ini juga telah mula dikesan sejak tahun 2000 sebelum Masehi lagi. Pusat pertumbuhan peradaban kuno yang pertama di China ialah di perairan Sungai Kuning di utara China yang telah mewakili aliran tradisi Konfusianisme. Perkembangannya selama 4000 tahun telah membawa kepada kegemilangan dalam beberapa bidang seperti pentadbiran, falsafah, sastra, moral, penciptaan dan sains. Oleh itu, dalam video ini kami akan membentangkan tentang peradaban tamadun China. Yang pertama, tentera terakota adalah pahlawan dan kuda terakota untuk Maharaja Cina pertama Qin Shi Huang. Patung-patung terakota telah dijumpai pada tahun 1974 oleh beberapa petani tempatan berdekatan Xi'an, wilayah Shanxi, China berdekatan makam Maharaja Qin pertama. Ia satu bentuk seni pengebumian yang tujuannya adalah untuk melindungi Maharaja dalam hidup sesudah matinya. Antara patung yang dijumpai termasuklah pahlawan, kereta kuda, pegawai, akrobat, orang kuat, dan ahli muzik. Anggaran sesama adalah dalam 3 lubang yang mengandungi tentera terakota. Terdapat 8.000 tentera, 130 petani dengan 520 kuda, dan 150 tentera kawari. Sebahagian besar darinya masih tertimbus dalam lubang. Ramai pakar kaji purba percaya bahawa terdapat banyak lagi lubang yang masih belum dijumpai. Dari penemuan patung terakota, kita boleh simpulkan bahawa pemerintah kerajaan dahulu kala mempunyai kekuatan dari segi ekonomi dan kuasa politik. Namun, apabila mati, semua kekuatan ini tidak mampu dibawa mati. Situasi yang sama kekal ke hari ini, dan semua pemimpin bukan sahaja di Malaysia, malah di seluruh dunia harus mengambil pengajaran ini sebagai iktibar. Ancient China terdiri daripada pelbagai tamadun serta budaya. Salah satu tamadun yang terkenal adalah projek bangunan besar seperti Tembok Besar China. Tembok Besar China adalah satu bangunan yang dibina dengan tujuan untuk mencegah serangan dari nomad bawah 500 tahun dahulu. Tembok Besar China berlokasi di Beijing, China. Tembok Besar China berpanjang 21.196 km. Selain daripada panjang, ketinggian Tembok Besar China yang tertinggi adalah 14 meter. Terdapat banyak masalah yang dihadapi oleh masyarakat semasa mengira jarak Tembok Besar China kerana Tembok Besar China ini dibina di tempat yang berlainan seperti di atas gunung ataupun di atas padang pasir. Bahan-bahan yang digunakan untuk membina Tembok Besar China ini terdiri daripada berbagai jenis, terutamanya tanah, bata, batu, kapur serta kayu. Tembok Besar China dikenali oleh Maharaja Qin Shi Huang pada abad ke-3 dan disiapkan oleh berbagai dinasti Cina seperti dinasti Qin, dinasti Han, dinasti Ming dan sebagainya. Walau bagaimanapun, dinasti yang paling terkenal dalam pembinaan Tembok Besar China adalah dinasti Ming. Hal ini kerana dinasti Ming menyiapkan kebanyakan pembinaan Tembok Besar China dengan jarak 8,851.8 km. Sebelum Tembok Besar China disambungkan, setiap bandar di China mempunyai dinding berlindungan masing-masing. Selepas semua dinding daripada bandar yang berbeza disambungkan, Tembok Besar China dikenali sebagai Changcheng dalam bahasa Cina. Chang maksudnya panjang, manakala Cheng memberi maksud bandar. Dengan ini, kedua-dua perkataan ini disambungkan akan menjadi bandar panjang. Piktograf adalah gambaran objek. Sekitar 6,000 watak Cina adalah piktogram. Bentuk piktograf paling awal dapat berasal dari tulang Orosel pada abad ke-12 sebelum Kristus. Penulisan watak-watak ini menunjukkan makna mereka kerana mereka adalah gambar mereka. Sepanjang masa, banyak piktogram kehilangan cita rasa piktografinya. Karakter Cina telah berkembang selama beberapa ribu tahun untuk merangkumi pelbagai gaya atau skrip. Bentuk utama ialah prasasti tulang Orosel, prasasti gangsa, watak meterai kecil,
skrip rasmi, skrip biasa, penulisan kursif atau karakter strok lembut, dan kursif freehand. Dia telah dihargai oleh China sejak 2000 BCE sebagai tujuan perubatan pada awal dan sebagai sesuatu jenis tumbuhan yang menyerahkan dengan kualiti yang tinggi. Orang dari China telah memberi nilai yang tinggi dalam minuman yang unik ini. Budaya China telah menggunakan daun teh sebagai hadiah ritual perjalanan, pemecahan nenek moyang dan juga penghormatan kekasaran. Menurut legenda China, dia telah memperkenalkan pada 2727 BC apabila Raja Shennong telah menularkan air di tempat perlindungan sebatang pokok teh dan beberapa daun telah dibancuh ke dalam perut. Dengan membancuh daun teh, keharuman, warna dan rasa yang lalu biasa telah membegerikan raja. Selepas itu, dia telah menjadi minuman seharian kepada masyarakat China. Pada dinasti Tang dan selepas itu, dia telah menjadi ekspor utama bagi empayar Tibatan sepanjang jalan kuda teh dan ia masih merupakan minuman sihat semula jadi yang paling popular di China. Selain air, teh hijau merupakan minuman yang paling biasa diminum di China. China menghasilkan lebih banyak teh hijau berbanding teh lain, hitam, merah, putih. Mengenai 80% teh hijau di seluruh dunia telah ditumbuh di China. Biasanya, China minum berpuluh-puluh teh yang terdiri daripada pelbagai jenis. Kain sutera adalah berasal dari negara China. Menurut legenda masyarakat di negara China pada 2640 sebelum Masehi yang menyatakan bahawa benang kain sutera adalah ditemukan oleh seorang puteri bernama Shi Lingxi yang merupakan isteri kepada Maharaja Huangdi. Semasa Maharani sedang minum teh di bawah pohon mulberry, tiba-tiba kepompong ular sutera jatuh ke dalam cawannya. Maharani cuba keluarkan kepompong ular daripada cawannya, namun terdapat serat yang panjang terurai bersama semasa mengeluarkan kepompong tersebut. Maharani mendapat ilham untuk membuat kain sutera. Pemakaian sutera di kalangan keturunan raja dan bangsawan merupakan tanda kemewahan. Oleh itu, nilai kain sutera adalah tinggi. Kain sutera merupakan kain yang berkilat, lembut dan boleh dicelup dalam pelbagai warna. Kain sutera menyenangkan untuk disentuh. Kain sutera tahan haus, menyerap kelembapan dan dapat melepasi udara dengan baik.